Umar pun begitu, ditikam dia, maka sampai dalam keadaan yang agak kritikal lah. Kalau kita, tapi boleh bercakap lagi. Nazar, dia pun berpesan kepada anak dia Abdullah, yang biasa kita sebut Abdullah bin Umar. Abdullah ni ya. Abdullah jumpa pada Aisyah, minta izin pada dia bahawa aku ni kalau mati nanti nak dikuburkan di antara Abu Bakar dan Muhammad. Aku nak minta tempat. Sampai Abdullah pun bawalah berita atau permohonan ayahandanya tadi. Jumpa dengan Aisyah. Aisyah kata, tempat tu aku dah booking dah, aku dah cop dulu. Tapi Aisyah dia tak berfikir ke arah tu, tuan-tuan. Sebab bab mati ni bukanlah maksudnya Umar ni dia bodoh, tidak. Pun Umar ni orang yang pandai kan. Tapi dia biasalah orang, tuan-tuan, dalam keadaan kritikal nak nazak macam mana. Kan dia dah fikir mati aku dikuburkan di mana lah. Tapi sebenarnya kita tak perlu bimbang lah, kubur kita di mana. Ada orang naik berpuluh kali naik haji semata-mata kerana nak mati kat mana? Mati kat Mekah. Dah niat dah tak betul dah. Orang pergi Mekah kerana niat nak umrah ataupun menunaikan haji ataupun nak ziarah, tapi niat sana nak mati. Dengan izin Allah Ta'ala tak mati-mati pun. Akhirnya mati dekat rumah juga. Macamlah Khalid Al-Walid kan. Khalid Al-Walid pergi perang memang nak mati. Orang dahulu perang memang nak mati, sebab itu mereka menang. Mereka ada kekuatan, tuan-tuan. Memang habis-habisan, biar aku mati pun tak apa. Kita perang, kita ingat bini kat rumah. Itu masalah tu. Ingat anak, ramai anak aku. Bini aku molek lagi, baru kahwin ustaz. Nak berjuang mati, tak ada. Itu yang tarik-tarik tu. Kejap berani, kejap tak berani. Sebab apa? Ingat harta benda tadi, ataupun orang-orang yang ditinggalkan. Sebab itu saya pernah cerita dulu kan bagaimana kehebatan Khalid Al-Walid ni, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah tak fikir bab tu. Dia pesan kepada Umar apa? Dia pesan kepada Abdullah bin Umar. Dia kata, "Wahai Abdullah, pesan kepada bapa engkau, aku nak dia berfikir buat keputusan sekarang siapakah yang bakal mengganti dia sebagai khalifah." Oh, tinggi, tuan-tuan. Nampak? Pikiran Aisyah tak ada tentang mati dia kubur mana, tak ada. Itu perkara kecil. Tapi Aisyah fikir kepada yang lebih besar. Kerana bila matinya bapa kamu, Aisyah kata, aku bimbang akan jadinya fitnah. Orang akan berebut-rebut jawatan dan sebagainya. Sekarang ya kan, tuan-tuan, berebut jawatan. Saya pernah jumpa. Saya tak nak sebut namanya, rahsia. Tapi ini benda benar berlaku. Orang yang dalam 5-6 tahun lepas, dia calon pemuda. Dia nak berucap. Tapi tak pandai baca tu. Tu masalah ni. Dia minta saya apa? Ustaz, tolong tuliskan Ustaz mukadimah berucap ni. Nak menghadapi orang kampung kan, nak berucap. Nanti nak buat apa? Nak buka kedai. Nak panggil orang makan kan. Saya tulislah harap, tuan-tuan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Macam saya mukadimah dalam kita yang biasalah kan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian dengan Rabbi syrahli. Dia tak boleh baca rupanya, tuan-tuan. Nampak? Orang macam ini pun ada. Angan-angan jadi pemimpin. Masya Allah. Tapi dia buat. Lepas tu saya kata, kalau tak boleh, macam mana lagi? Kenapa lah, saya kata. Ambil tape, saya kata. Tak apalah Ustaz, saya terdesak ni. Ustaz tulislah dalam Rumi. Alhamdulillah tu tulis dengan ALHAM teruslah. Saya kata ulama dah fatwa haram ni, saya kata. Dah fatwa haram tulisan Quran apa sajalah, Quran hadis haram hukumnya ditulis dengan Rumi. Terjemah tak apa. Kalau kamu nak baca terjemah lagi bagus, saya kata. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam kan. Selawat dan salam atas junjungan besar. Lagi bagus daripada kamu baca yang Arab itu, yang Quran tadi kamu baca dengan tulisan Rumi. Haram hukum dia kan, tuan-tuan, tak boleh. Sebab macam kenapa haram? Cuba tuan-tuan eja lah. Huruf shin dengan huruf sad. Macam mana eja Rumi? Saya tengok sama je dulu buku. SHAD. SH tu jadi short. Dah jadi pendek dah artinya. Padahal huruf sad jadi short. Mana boleh? Sebab itu haram, tuan-tuan. Sin, dia je SIN, sin. Ada lagi satu, sad pun begitu. Mulanya sama, S juga. Tak boleh. Sebab
Sebab dalam Arab ini setiap huruf itu dia berbeza, tak akan sama sekali. Maka hukumnya haram. Jadi saya tak ketika itu dia nak sangat, saya bagilah juga. Tapi lepas ni kan saya kata apa? Kena belajar cakap baca Iqra. Alhamdulillah dia belajar tuan-tuan. Tapi 3 bulan aja. Lepas tu hilang. Dah masuk Iqra 2 dah. Dah masuk mampir ke Iqra 3 dah boleh baca. Tuan-tuan kalau saya tengoklah Iqra ni kalau sampai Iqra 3 tuan-tuan boleh baca dengan betul insya-Allah. Dah boleh pandai baca Quran dah. Tapi dia rugi sekarang hilang. Dia jadi kontraktor dah sekarang. Tu. Soal kepimpinan ini begitu penting. Sebagaimana Aisyah sebut tadi kepada Umar, kepada Abdullah. Maka Abdullah pun bawa jumpa bapa dia. Pesanan apa? Pesanan Aisyah tadi. Maka dia kata, wahai ayahandaku, Aisyah kata, dia nak ayah cari pengganti dia sekarang. Pening tuan-tuan, dah lah sakit. Sakit ni fikir benda kena tikam ni lagi. Nah, Aisyah lagi suruh fikir apa? Tentang kepimpinan ni. Siapa dia lepas ini? Maka Umar pun berkata dengan anak dia, wahai anakku, kalaulah ada siapa, ketika itu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ubaidah bin Al-Jarrah, nescaya aku akan lantik dia. Kerana apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahawa di kalangan umat ni ada yang amanah, dia kata. Dan orang yang paling amanah ataupun aminul ummah adalah Ubaidah Al-Jarrah. Nampak? Tapi apakan daya, Ubaidah Al-Jarrah dah tak ada dah. Nampak? Dah mati semua tuan-tuan. Itu ciri kepimpinan. Nampak ni, kita nak ambil pengajaran daripada Umar bercerita ni tuan-tuan. Ciri kepimpinan ni. Apa? Pertama, orang yang paling amanah. Nampak? Walaupun dalam keadaan begitu sakit, Umar fikir benda yang paling telus sekali, iaitu amanah menjadi apa? Ciri pertama kepada pemimpin. Sebab itu datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata apa? Idza fa'alat ummati 15 khoslatan, apabila melakukan umat aku 15 perkara. Tuan-tuan boleh jumpa dalam peristiwa akhir zaman ni, bacalah. Saya bawa, sebab apa ni jadi contoh je. Saya ingat buku ni banyak kan, senang jumpa ni. Saya tengok mana-mana masjid surau ada peristiwa akhir zaman. Dalam hadis ni ada sahih, disebutkan apa? Rasulullah kata, kalau umat aku buat 15 perkara ini, halal bihal bala'u, halal bagi mereka bala. Maksudnya memang pasti boleh Allah Ta'ala turunkan bencana kepada mereka. Macam-macam bala tuan-tuan. Ingat, bala paling besar apa? Bala paling besar, tuan-tuan dapat tahu? Siapa tahu? RM10. Dia budak sekolah tak ada. Bala paling besar adalah orang yang tak sedar kena bala. Itu bala paling besar. Kenapa? Turun macam-macam. Tak apa, fenomena alam. Okey, memang betul fenomena alam. Kau tak tahu apa alam yang jadikan mengikut siapa? Mengikut urusan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Fenomena alam. Tsunami, fenomena alam. Lagi apa? Banjir besar, fenomena alam. Memang fenomena alam. Dan memang pun benda tu bertepatan. Sains dengan kajian sains dengan dalil Quran ini memang bertepatan. Saya sebut tadi tentang kurma pun dah cukup lah. Sebagaimana telah dikaji oleh orang-orang barat sendiri. Betapa benarnya kenapa Allah sebut perkataan tamar, buah kurma tadi dalam Al-Quran. Dikaji memang sungguh betul. Memang saintifik, Quran saintifik itu. Begitu juga dengan Umar ini. Bertepatan dengan hadis. Apa Rasulullah kata? Idza kanal maghnamu dualan. Satu. Kita bukan ambil yang pertama ni. Apabila maghnamu, harta kekayaan, asalnya harta rampasan perang. Kita boleh membawa sekarang tak ada perang, harta kekayaan negara lah. Idza kanal maghnamu dualan. Apabila harta negara berkisar kepada orang-orang yang tertentu sahaja. Nampak? Orang-orang besar saja dapat untung. Tuan-tuan dapat apa? Dapat pakai minyak nombor 2. Tuan-tuan tak mampu pakai minyak nombor 1. Saya tak mampu tuan-tuan. Padahal minyak negara saya punya. Negara saya pengeluar minyak. Sepatutnya saya berhak dapat minyak grade nombor 1. Tapi kenapa sekarang saya mampu pakai minyak nombor 2 saya? Sebab iza kanal maghnamu dualan. Apabila harta hanya pada orang-orang tertentu saja. Yang kaya siapa?
Kalau dulu Vincent Tan, Eric Chia, sekarang dengan Tony Fernandez apa semua, yang kaya beberapa golongan saja tuan-tuan. Kita yang di bawah tetap dalam keadaan yang macam ini, yang semua second class saja dapat. Jemu dah tuan-tuan second class ni. Aku nak dapat sekarang first class ni. Bila nak dapat lagi ni? Kita sebagai rakyat yang berhak atas hasil mahsul bumi kita Malaysia tercinta ini. Yang kedua ni saya nak ambil yang disebut oleh Umar tadi, amanah. Aminul ummah. Sebagaimana siapa? Ubaidah Al-Jarrah. Wal amanatu maghraman. Nampak? Amanah dijadikan sumber keuntungan tuan-tuan. Jadi imam kenapa berebut jadi imam? Sebab dapat allowance sekarang. Jakim bagi bayar. Saya cakap orang lain tak, saya imam. Maksud saya berebut. Berebut kalau orang yang layak tak apa, orang yang tak layak ni maksudnya. Dengan mungkin perangai baca Quran itu satu dah mestilah. Nak jadi imam ni bukan hanya dengan bacaan dia baik, tetapi perangai akhlak dia pun nak kena tengok tuan-tuan. Akhlak kena baik, jangan melakukan perkara-perkara ataupun maksiat ataupun jadi orang fasik, tak boleh. Jadi imam ini. Itu ciri-ciri dia. Banyak orang berebut jawatan. Dia nak jadi YB, nak jadi calon kerana apa? Dia membayangkan nanti aku jadi YB. Di sana menanti jutaan ringgit tuan-tuan. Ketua bahagian cukuplah tuan-tuan. Ini dulu punya cerita. Saya cakap terus terang. Ketua bahagian dia dah ada peruntukan pada dia juta, bukan sikit. Saya dulu duduklah masih kejap. Tahulah saya. Ada pengalaman. Itu janganlah bohong saya tuan-tuan. Setiap don dibagi tuan-tuan, sekian-sekian 30,000. Dia punya tu. Yang sampai 5,000 tuan-tuan. Aduh, sakitnya hati. Beli bendera 3,000. Beli upah ni, panjat pokok. Ni semua 3,000. Yang lain-lain tak mana-mana. Pergi wallahu alam. Ghaibul ghuyub. Hilang tak ke mana. Nampak itu manusia yang tidak amanah. Tapi ini menjadi rebutan orang. Dia tak tahu menjadi pemimpin ni tanggungjawab cukup apa? Cukup besar. Pemimpin inilah orang pertama yang akan dibakar oleh Allah Ta'ala kalau dia tidak amanah. Pemimpin inilah orang yang pertama akan masuk syurga kalau dia orang yang amanah. Sebab itu kalau tuan-tuan boleh jadi pemimpin, silakan. Amanahlah tuan-tuan. Buatlah betul-betul. Tuan-tuan akan mula-mula masuk syurga nanti. Jangan takut. Tetapi sebaliknya kena berhati-hati. Nampak lubang di jalan raya tu. Lubang di jalan raya tu pun Allah Ta'ala akan tanya besok. Allah Ta'ala akan tanya, kenapa rakyat bayar rotek? Nampak dia tanya ni. Bayar insurans, kenapa jalan berlubang-lubang lagi? Tak ambil dah berbulan-bulan dah masuk TV3 dan sebagainya. Kenapa berlubang lagi? Ingat Allah tak tanya, sekecil mana pun Allah Ta'ala akan tanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan begitu juga sebaliknya. Jangan senang. Sebab itu kita ni kadang-kadang, memang saya gitulah, mengelak dari pemimpin ni, takut sungguh. Biar bercakap tak apalah kau cakap. Tapi nak jadi peranan orang yang menjalankan dasar ini tuan-tuan bukan satu perkara yang mudah. Sebab itu kita amat salut lah. Kita betul-betul hormati orang-orang yang mampu memikul tanggungjawab sebagai pemimpin ni tuan-tuan. Sebenarnya begitu hebat. Baik. Maka Umar pun bila dia fikir, Allah, Ubaidah Al-Jarrah dah tak ada dah. Maka ada lagi seorang dia kata, iaitu siapa? Muaz bin Jabal. Kenapa nak lantik Muaz bin Jabal? Kalau Allah Ta'ala tanya kepada aku, kenapa Umar kau lantik Muaz bin Jabal sebagai pengganti kau? Maka dia kata apa? Kerana Rasulullah SAW telah memberitahu bahawa Muaz bin Jabal ini akan dibangkitkan di hari kiamat besok bersama orang-orang yang cendekiawan, alim ulama. Kerana apa tuan-tuan? Muaz ni orangnya pandai sejak kecil lagi. Nampak tak ciri kedua yang Umar kata? Satu amanah, yang kedua bijaksana. Jangan sampai hukum Allah Ta'ala pun tak tahu nak jadi pemimpin. Itu masalah kita. Tak ada yang ini, ciri yang ini pun tak ada juga. Lebih-lebih lagi ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tak ada. Jadilah mereka sebagai penentang agama. Tengok Muaz bin Jabal pun dah mati dah, tak ada lagi. Maka
Umar cari orang yang ketiga. Siapa? Orang yang ketiga iaitu Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid. Kalau Allah Ta'ala tanya kepada aku, kenapa lantik Al-Walid sebagai pengganti aku, maka dia kata, kerana Khalid Al-Walid lah orang yang Allah Ta'ala dia beri pedang. Pedang apa? Pedang Allah Ta'ala. Itu Khalid Al-Walid. Sebab tu Khalid Al-Walid hebat. Sebagai yang kita cerita tadi kan, Khalid Al-Walid ni dia nak mati dalam peperangan, tapi tak makbul doa dia, mati bila balik rumah. Bila perang ni belor-belor ni semua ni habis, beratus-ratus apa kelar pada Khalid Al-Walid, tapi tak mati-mati. Bukanlah nak bunuh diri tuan-tuan, saja bagina ambil leher pop, tak ada. Itu bukan berjuang, itu menyerah nama dia. Tak boleh, haram dalam agama. Berjuang kena lawan juga, selagi kita mampu bunuh tebas-tebas lah. Tapi mungkin orang panah dari belakang ke, dia nak begitulah, tapi tak dapat. Balik tuan-tuan, dah daripada banyak peperangan dah, mati balik daripada perang tuan-tuan, Khalid Al-Walid ni. Maka Umar pun kata, tengok Allah, Khalid Al-Walid pun dah tak ada dah. Hebatnya Khalid Al-Walid ni, bagaimana saya cerita itu, dia bawa tentera pun musuh dah gerun. Dia bawa jamaah dia pun musuh dah gerun. Dengan kehebatan orang-orang di belakangnya. Kerana apa? Dia akan utus surat kepada musuh dia. Jitu biqaumin yuhibbunal maut. Aku datang dengan membawa kaum yang cintakan kematian. Dihantar tuan-tuan surat ke orang sebelah. Kama tuhibbunad dunya, sebagaimana kamu cintakan dunia. Memanglah saya kata tadi kan, orang ini perang memang nak mati, memang boleh menang insya-Allah. Dia tak ada kira, tak fikir lain dah. Dia tidak akan teragak-agak. Kita perang dah fikir balik nanti berapa imbuhan dapatnya. Pergi hantar Palestin, pergi ke mana, Afghanistan dah congak-congak ni. Balik dah boleh pencen ni. Kerajaan bagi banyak. Mati pula ke sana dalam lori. Apa-apa pun tak dapat. Mati bukan lillahi ta'ala. Mati bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita minta dalam mati syahid. Lalu saya cerita tuan-tuan, lagi-lagi yang dah berumur ni, kita dengar kawan-kawan selalu mati di mana? Di katil hospital kan. Banyaklah sekarang baru ni kawan saya, isteri dia kena barah payudara ni dalam keadaan nazak. Saya pun baru hari tu, anak saudara saya, anak kakak saya kena barah payudara. Umur baru 33 tahun. Anak 3